Halo guys, hari ini kita akan belajar tentang perjanjian Akabah pertama dan Akabah kedua. Pertama sekali, kita perlu tahu apa itu perjanjian Akabah pertama dan Akabah kedua. Perjanjian Akabah pertama adalah perjanjian yang dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW bersama dengan 10 orang kaum Khazraj dan 2 orang kaum Aus dari Yathrib bertempat di Al-Ka'bah. Perjanjian Akabah pertama turut dikenali sebagai Perjanjian Al-Akabah Al-Ula. Nabi Muhammad menghantar Musa bin Umair bersama-sama mereka ke Madinah untuk mengajar Al-Quran serta mengajar mereka tentang selok-belok agama Islam. Misi ini telah mencapai kejayaan yang besar. Isi perjanjian Akabah pertama adalah yang pertama, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak berzina. Yang keempat, tidak membunuh anak-anak. Yang kelima, tidak membawa fitnah dan pembohongan yang diada-adakan. Dan yang terakhir, tidak menderhaka kepada Nabi Muhammad SAW. Seterusnya adalah perjanjian Akabah kedua. Perjanjian Akabah kedua dibentuk pada musim haji tahun berikutnya. Perjanjian Akabah kedua digelar sebagai perjanjian peperangan kerana menyentuh hal-hal peperangan. Musa bin Umair pulang ke Mekah bersama-sama dengan sebilangan besar orang Islam Madinah. Mereka terdiri daripada kaum Aus dan Khazraj yang berjumlah seramai 73 orang. Bilangan kaum Khazraj lebih ramai berbanding kaum Aus. Selepas itu, baginda melantik 12 orang nakib, yaitu ketua yang bertujuan untuk menyebarkan agama Islam di kota Madinah. Mereka berjaya menjalankan misi sehingga Islam dapat dikembangkan dengan begitu pesat di Madinah. Isi perjanjian Akabah kedua adalah yang pertama, mendengar dan mematuhi Rasulullah SAW dalam semua keadaan, sama ada cergas atau malas. Yang kedua, berinfak semasa susah dan senang. Yang ketiga, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Yang keempat, berjuang kerana Allah tanpa mempedulikan kecaman orang. Dan yang terakhir, menyokong Rasulullah SAW setibanya baginda dalam kalangan mereka nanti, mempertahankan baginda seperti mereka mempertahankan diri dan anak istri mereka. Sebagai balasan adalah syurga Allah di akhirat nanti. Sebab-sebab yang membawa kepada lahirnya perjanjian Akabah adalah penentangan yang berterusan yang dilakukan oleh puak Quraisy terhadap Nabi dan para pengikutnya, menyebabkan baginda berfikir secara serius untuk menjalinkan hubungan persahabatan dengan pihak yang mahu berbaik-baik dengannya. Ketika inilah datang penduduk Yathrib, dan dengan ini bermulanya perjanjian Akabah. Hasrat Nabi Muhammad untuk menyebarkan Islam di luar kawasan Mekah. Keadaan penduduk Yathrib pada masa itu memerlukan seorang tokoh pemimpin yang diharap akan dapat menyelesaikan persengketaan antara orang Arab dengan Yahudi dan juga antara puak Aus dan Khazraj. Hasrat Nabi Muhammad yang ingin memulihkan kedudukan ekonomi umat Islam yang selama ini diancam oleh kafir Quraisy Mekah. Akhir sekali, perjanjian Akabah juga sebenarnya membuka jalan baru bagi umat Islam untuk berlindung di Yathrib. Kesimpulannya, jelaslah perjanjian Akabah pertama dan kedua
telah membuka jalan kepada Nabi Muhammad dan umat Islam untuk berhijrah ke Yathrib. Akhirnya sebuah negara Islam berjaya ditegakkan di Madinah dan Nabi Muhammad sendiri dilantik sebagai pemimpinnya yang agung. Sekian, terima kasih.